Kalau korang ni yang sebelum-sebelum ni dah selalu kena scam, aku nak tanyalah, korang memang suka kena scam ke ataupun korang ni memang tak tahu scam tu apa? Kalau korang nak tahu scam tu apa, jom teruskan dengan menonton, jangan skip. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam kembali di UF Vlog Channel. Okey, video aku pada kali ni aku cuma nak bercerita sikit tentang scammer yang baru-baru ni kita tengok dalam beberapa bulan ni tengah hot pasal scammer. Jadi aku rasa macam tertarik nak menerangkan tentang scammer buat korang-korang semua. Jadi kadang-kadang hari-hari aku dengar orang kena scam, dan dah pernah kena scam pun masih lagi kena scam. Jadi aku pun tak faham lah sama ada jenis diorang ni bila dah kena scam tak belajar dari kesilapan. Jadi aku terpanggil nak menerangkan apa itu scam, supaya mereka-mereka ni mudah belajar. Apa orang cakap, orang dulu panggil belajar dari kesilapan. Ini dah pernah silap, pernah terkena, bagi peluang lagi dekat scammer tu untuk menipu lagi. Jadi aku rasa aku nak sangat-sangat mereka-mereka ni yang selalu kena tipu dengan scammer, walaupun diorang dah pernah sekali kena scammer pun, korang wajib tonton video ni sampai habis. Jadi sekurang-kurangnya kita ada beberapa sedikit ilmu. Walaupun kita ni bukanlah jenis pandai, tapi sekurang-kurangnya kalau kita belajar dari kesilapan tu, tak adalah kita terulang lagi kesilapan yang pernah kita alami. Jadi apa itu scammer? Yang korang-korang duk bercerita dalam TV, yang korang duk bercerita dengan jiran-jiran, yang duk bercerita dengan kawan-kawan tempat kerja, aku kena scam. Jadi tak tahu apa itu scam. Tak guna juga. Jadi scam ni dalam bahasa orang putih memang scam lah. Kalau scammer ni dalam bahasa orang Melayu dia si penipu. Penipu. Scammer tu si penipu. Scam tu tipu. Okey. Scam ni apa benda ni? Okey, scam ni diorang ni kadang-kadang menjanjikan sesuatu yang manis tau untuk kita. Sesuatu yang kita akan tertarik nakkan sesuatu. Dengan kata-kata manis dia, dengan segala habuan yang dia tunjukkan, sesuatu yang kita rasa kita dapat yang lumayan. Okey, jadi scammer ni biasanya dia orang akan memperdayakan kita dengan memberikan kepercayaan kepada kita. Okey, jadi kepercayaan tu macam mana tu? Banyaklah, dari segi contoh tu memang banyak, macam-macam. Kalau kita tengok, bila contohlah, antara contoh yang paling senang nampak, kalau kita beli barang sesuatu, mereka ni akan minta wang pendaluan. Kemudian tengok barang murah, okey, lepas tu dia minta, saya nak minta wang pendaluan untuk kita post barang lah, begitu. Jadi sampai masa barangnya tak dipost, tak sampai kepada mangsa. Jadi macam-macam kalau kita nak bercerita kalau bab scammer ni. Okey lah, contoh-contoh scam yang boleh kita dapat dekat dalam Malaysia ni ada banyak tau. Ada dalam 6 ke 7 kalau kena bagi contoh. Okey, antara yang pertama yang biasa kita dengar, shopping online. Shopping online. Jadi shopping online memang kerap, biasa kita shopping dengan orang yang belum tentu lagi kita kenal, ataupun barang-barang yang kita beli tu belum tentu daripada mana. Okey, yang kedua antara contohnya scam ni,
Yang kedua ialah pinjaman wang, yang kita tak tahu, pinjaman wang yang tak wujud langsung. Itu yang kedua. Dan yang ketiga pula daripada kedai akaun. Kedai akaun ni macam-macam. Kadang-kadang kita terserah kad ATM kita kat orang. Jadi itu pun antara salah satu kedai akaun lah untuk scam. Okey, yang keempat adalah penipuan nombor TXC. Penipuan nombor TXC ni contoh paling senang lah yang kita boleh nampak. Si scammer ni akan cuba menghubungi lah kepada keluarga ataupun dia telefon sendiri mangsa scammer ni. Dia akan telefon sendiri mangsa scammer ni. Dia akan tanya, dia bagi tahu dia telah terdaftar nombor telefon mangsa ni untuk membuat akaun bank. Begitu. Jadi secara tak langsung dia akan bila mangsa terima nombor TXC, jadi mangsa dengan percayanya menyerahkan nombor TXC itu kepada si scammer lah. Okey, yang kelima ni phone scam. Phone scam ni paling popular lah dalam yang kita tahu dalam Malaysia ni. Macam-macam phone scam ni. Yang paling kerap kita terima panggilan daripada immigration, polis, custom, macam-macam lagi. Yang mengatakan kita ni terlibat dengan jenayah, macam tu. Okey, yang keenam antara contohnya SMS scammer. Scam melalui SMS. Jadi apa tu scam melalui SMS? Contoh, dia hantar SMS kat kita. Okey, anda telah memenangi sebuah iPhone 12 Max Pro pula tu. Korang dah lah suka kan buat iPhone ni. Dapat pula SMS, anda telah memenangi handphone iPhone Max Pro Max, iPhone 12 Pro Max. Jadi macam-macam lah dia akan terangkan bagaimana langkah-langkah seterusnya untuk supaya mangsa ni terpedaya dengan si scammer ni. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah love scam. Penipuan dalam percintaan. Korang ni bab-bab bercinta memanglah suka laju kan. Jadi ketujuh-tujuh ni contohlah antara taktik-taktik scammer yang biasa diorang gunakan untuk memperdayakan mangsa. Okey, jadi yang terbaru sekarang ni untuk rakyat Malaysia untuk mengeluarkan KWSP untuk fasa yang pertama bulan 12 ni, berjaga-jagalah, mesti berjaga-jaga. Dan bila korang selepas mendaftarkan iAccount ataupun isi borang bagi mengeluarkan wang KWSP korang tu, jadi bila korang balik nanti mesti standby. Korang mesti akan terima panggilan punya daripada scammer. Mungkin lah, aku tak cakap apa, mungkin sebab kemungkinan besar. Taktik scammer, dia akan telefon mangsa. Jadi dia akan beritahu, saya daripada pegawai ataupun saya daripada staff KWSP. Jadi cik ada mendaftar untuk pengeluaran KWSP. Jadi borang yang cik isi tadi tu kurang lengkap. Jadi saya cuma nak dapatkan detail semula daripada encik untuk kita buat salinan, buat catatan supaya pengeluaran yang dilakukan akan datang berjalan dengan lebih lancar. Macam tu. Okey, aku cuma nak ingatkan satu je. Sebarang urusan untuk KWSP ni, kau orang ni hanya perlu datang ke cawangan-cawangan KWSP, bukan melalui sebarang talian. Korang kena berjumpa sendiri dengan staff untuk sebarang urusan, tiada dalam online. Okey, ingat tu. Jadi inilah nasihat aku sebagai rakyat Malaysia lah kan. Cubalah berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan sebarang taktik-taktik yang digunakan oleh scammer bagi menipu kita semua. Kelak bila kita dah terkena, menyesal hingga tak hujung dunia.
Begitu. Jadi sekian ni video daripada aku. Jadi walaupun kita ni kurang pandai, kita kenalah ambil pengetahuan sikit tentang scammer ni. Walaupun kita ni dah terkena sekali, berkali-kali, berpuluh-puluh kali, jadi ambillah ni sebagai pengajaran dan iktibar, supaya kita lebih berhati-hati, jangan mudah terperangkap dengan taktik yang digunakan oleh scammer. Jadi ini saja daripada UF Vlog Channel. Assalamualaikum. Zaz.